Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Untuk Umi dan sahabat-sahabat daripada subjek Etika Kerja Islam. Jadi hari ini saya, Muhammad Syahmi Fitri bin Yaakob, akan menerangkan mengenai tajuk pengurusan insan dalam etika kerja Islam. Jadi bila kita berbicara mengenai etika kerja Islam, dapat kita telusuri sebenarnya sejarah etika kerja. Etika tu kita dapat tengok daripada dulu lagi bila kita telusuri sejarah daripada kisah Habil dan Qabil anak Nabi Adam alaihi salam. Apa benda yang mereka ni kena buat? Habil dan Qabil diarahkan untuk mengorbankan binatang. Jadi Habil memilih binatang korban yang terbaik untuk dipersembahkan, dan binatang itu disambar oleh api daripada langit. Qabil pula memilih binatang yang buruk, yang tidak dipandang orang dan ditinggalkan oleh orang. Maka dekat sini, antara pengajaran cerita ringkas ni adalah Habil mempunyai etika daripada awal lagi. Cerita dia nak cerita etika dalam Islam ni, bahawa kita ni, Habil melakukan korban tu, melakukan satu kerja tu dengan bersungguh-sungguh. Manakala Qabil pula melakukan kerja dengan sambil lewa yang menimbulkan banyak keburukan. Nak menunjukkan bahawa dalam agama kita, etika dalam diri kita ni sebenarnya memang ada dianjurkan untuk dilakukan dalam agama kita, untuk diperpraktikkan dalam agama kita. Dalam Islam, etika tu konsepnya akhlak. Akhlak yang baik, akhlak yang sifat mahmudah, menjauhi daripada segala sifat-sifat mazmumah. Dalam Islam itu adalah antara konsep etika. Perlakuan individu tersebut melambangkan akhlak seseorang individu tersebut. Okey, seterusnya kita masuk kepada isi dia yang pertama, iaitu mengenai konsep etika kerja. Etika ni terbahagi kepada tiga. Menurut Sharifah Hayati Ismail terbahagi kepada tiga. Yang pertama, etika individu. Etika individu ni yang melibatkan dalam individu lah, dalam masing-masing punya diri. Yang kedua, etika organisasi. Etika organisasi ni maksudnya yang menjadi, orang kata, teras dalam satu-satu organisasi atau persatuan, yang menjadi penggerak ataupun nilai tunjuk dalam satu organisasi. Seterusnya, etika profession. Etika profession ni, contohnya sesetengah profession yang mempunyai etika-etika yang perlu diamalkan. Contohnya kewartawanan, kedoktoran, lawyer dan sebagainya lah. Itu dalam Islam mempunyai akhlak yang menceritakan nak dikaitkan dengan etika. Dan apa isi penting yang nak dikaitkan dengan dalam etika ni? Yang pertamanya adalah ikhlas. Dapat lihat dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, Allah Subhanahu Wa Taala kata, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Isi penting dalam ayat ni adalah mengenai ikhlas. Okey. Seterusnya, konsep, sebab kita nak cerita mengenai insan, jadi kita dulu konsep insan. Insan adalah, orang kata, apa benda yang ada dalam diri dia, fitrah dia, itu yang dia akan sebenarnya tertarik kepada arah tu. Tapi insan juga memerlukan pendidikan yang berterusan untuk membentuk sahsiah dan akhlak yang baik dalam diri dia. Kalau dia ilmu itu, dia tak tingkatkan ilmu dia dari semasa ke semasa, maka perlakuan dia akan statik je, dekat situ je. Dia tak akan bertambah baik, bertambah baik, bertambah baik. Dia perlukan ilmu yang berterusan untuk dia mengetahui sifat-sifat dan tanggungjawab yang patut dia lakukan, sifat-sifat dan tanggungjawab yang dia perlu jauhi, sifat-sifat mahmudah yang perlu dia lakukan, yang perlu dia serapkan dalam diri dia, sifat-sifat mazmumah yang perlu dia jauhkan daripada diri dia. Dan kita nak cerita mengenai pengurusan insan dalam etika kerja Islam. Saya masukkan dalam tugasan ni ada beberapa perkara, tapi yang antaranya yang utama adalah mengenai 4 sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sifat siddiq, yang mana setiap orang perlu ada dalam diri dia sifat benar dalam diri dia segala-galanya. Buat kerja dengan amanah, buat kerja dengan tanggungjawab, ikhlas, itu adalah yang berkaitan dengan benar. Yang kedua, sifat Nabi apa? Amanah. Amanah maksudnya macam tadilah. Amanah maksudnya melakukan tanggungjawab dengan tulus, dengan ikhlas, dengan sebenar-benarnya, tak mencuri tulang,
tak mau buat benda-benda yang mendatangkan orang kata syubhah. Itu adalah berkaitan juga kalau mengenai insan dalam etika kerja Islam. Yang ketiga, sifat Nabi SAW yang dapat kita kaitkan dalam insan ni, sifat tabligh. Tabligh ni mungkin kalau dalam Nabi menyampaikan risalah. Tapi kalau mengenai etika insan ni, kalau kita nak kaitkan adalah mengenai, kalau kita kaitkan dengan pemimpin, menyampaikan yang ini pemimpin ni perlu sentiasa tunjukkan contoh yang baik, tauladan yang baik. Kalau kita nak anak-anak buah kita berperangai dengan perangai yang baik, tak curi tulang, tak buang masa, waktu kerja tak asyik scroll Facebook je. Kita sebagai ketua pun kena buat benda yang sama. Waktu kerja kita kena kerja. Kalau waktu kerja kita duduk membawang, mestilah anak-anak buah kita pun waktu kerja akan ikut membawang macam kita. Okey. Seterusnya, fatanah, sifat bijaksana. Setiap insan tu pula ada sifat bijaksana dalam diri dia, supaya segala kerja yang dibuat dapat dioptimumkan, dapat penggunaan ataupun hasil yang optimum. Itu juga penting dalam etika kerja Islam dalam pengurusan insan. Seterusnya, hargai masa. Setiap orang tu penting untuk dia hargai masa yang dia ada. Waktu kerja dia kena kerja, waktu dia bagi rehat dia boleh rehat. Jangan waktu kerja dia bagi rehat. Jadi orang kata tu dah tak amanah lah. Nanti rezeki tu akan jadi syubhah orang kata. Jadi hargai masa supaya waktu yang dibagi tu, contoh orang pergi kerja 8.30 sampai 5.30, segala kerja yang dibagi dia boleh siapkan waktu tu. Kalau dia tak hargai masa, dia buang masa, lepas tu kerja tak habis, kena bawa balik rumah, lepas tu berungut stres semua kan. Seterusnya, adil ni selalunya boleh kita kaitkan dengan kepimpinan juga. Tapi kalau untuk setiap individu, dia perlu bersikap adil lah. Adil dengan macam-macam, adil dengan dia punya rakan-rakan sekerja, adil dengan macam-macam lagi yang dapat kita kaitkan mengenai adil ni. Anda tahu sendiri. Okey, menepati janji, tak mungkir janji. Bila dah menjanji nak siapkan waktu ni, kita siapkan waktu ni. Bila kita janji dengan supplier nak bagi barang banyak macam ni, harga macam ni, quotation macam ni, dengan ilmu yang kita ada, maka benda tu yang kita bagi. Jangan waktu bila kita kata waktu ni letak harga macam ni, tiba-tiba bila dah decide harga lain macam ni. Jadi benda tu orang kata sebab dia ada kepentingan nak makan duit tepi ke, jangan. Itu menyalahi etika insan, tak menepati janji dan segala yang bersalahan dengan diri dalam seorang insan tersebut. Seterusnya, saya letakkan sabar. Sabar ni dalam setiap insan memang penting lah. Bila kita buat banyak kerja, kita stres, sabar tu memang penting. Benda tu memang normal, stres semua. Jadi siapa yang dapat bersabar dalam diri, dia mempunyai sifat sabar yang tinggi dalam diri dia, dia akan berjaya dalam hidup dia. Dia akan berjaya dalam kerja dia, macam-macam. Moga-moga Allah SWT murahkan rezeki untuk orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah SWT bersama dengan orang-orang yang sabar. Orang yang sabar, dia akan jadi orang yang hebat satu hari nanti. Jadi itu antara beberapa, ada banyak lagi sifat pengurusan insan dalam etika kerja Islam, tapi yang saya pilih antaranya yang tu sidik, amanah, tabligh, fatanah, menghargai masa, adil, menepati janji, sabar dan sebagainya. Okey. Jadi untuk penutupnya, mengamalkan pengurusan insan dalam etika kerja Islam ni memberikan faedah kepada setiap insan, semua orang yang mengamalkan ia. Individu yang mengamalkan akan memberi impak yang positif kepada diri dia, automatik akan bagi impak yang positif kepada organisasi dia, dan seterusnya kepada negara dan sebagainya, masyarakat dan negara. Jadi jangan lupa kita beramal dengan sifat mahmudah, menjauhi sifat mazmumah. Itulah pentingnya dan dapat kita kaitkan pengurusan insan dalam etika kerja Islam. Jadi itu secara ringkasnya. Saya minta maaf kalau ada salah silap dan kurang dalam penerangan ringkas saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.